الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين أما بعد Muslimin yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala terus memberikan kita nikmat kesihatan, nikmat iman serta Islam, dan dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, satu nikmat yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak semua Allah boleh bangunkan untuk solat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, kita rasa sangat bersyukur dapat berkumpul di rumah Allah yang penuh keberkatan ini, ya, Surau Haji Maksum Jalan Khamis. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Jantan Kuasa Surau, ya, Tuan Imam, Tuan Nazir. Alhamdulillah, kuliah dapat diteruskan di bawah satu tajuk asas dalam perubatan Islam. Alhamdulillah. Jadi pada kuliah yang lepas kita telah menerangkan, ya, kita dah masuk secara asas pengenalan kepada musuh kita yang nyata. Ya, dalam alam Melayu kita diperkenalkan dengan pelbagai jenis hantu. Hantu pocong, ya, penanggal, macam-macam hantu lah kita jumpa. Okay. Sebenarnya orang dulu-dulu namakan hantu-hantu ni dia sebab ada kegunaan dia. Ada tugasan-tugasan tertentu yang diberikan kepada jin ini. Bila dia ada tugasan-tugasan tertentu, so dia tahulah apa yang nak dibuat. Contoh, ya, yang buat kajian daripada satu Dr. Amaran Kasimin buat satu kajian tentang pocong ni. Dia kata kenapa Melayu letak nama dia pocong tu? Sebab dia ada kaitan untuk menakutkan orang. Ya, tukang-tukang sihir ini kan mengambil barang-barang ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan kubur, jenazah dan sebagainya untuk menyakiti seseorang. So jadi pesakit yang terkena sihir, ya, berkaitan dengan kubur ni akan nampaklah bayangan-bayangan seperti pocong dan sebagainya. Begitulah dengan perkara-perkara yang lain. Jadi hari ini insya-Allah, ya, kita akan pergi lebih mendalam sedikit, ya, kenapa, ya, jin ini mengganggu kita. Hantu-hantu yang kita sebutkan sebelum ini mereka sebenarnya adalah golongan-golongan jin, ya, berupa golongan-golongan jin yang Allah sebut dalam Quran, ya, syaitan daripada golongan jin. Ya, syaitan ini ada dua golongan yang saya pernah sebutkan. Syaitan daripada kalangan manusia dan syaitan daripada kalangan jin yang banyak mengganggu kita ni, yang menyakitkan kita ni. Tak kiralah saka ke, sihir ke, asyik ke, apa pun sebab dia masuk dalam tubuh badan kita, ya, dia adalah daripada syaitan golongan jin. Jangan sebut lagi lah dia jin, keluarlah wahai jin, tak payah. Sebut je syaitan, keluar syaitan. Ukhruj aduwallah, keluar wahai musuh Allah. Itu yang Nabi sebut. Bila masuk dalam tubuh badan, Nabi sebut ukhruj aduwallah, al'anuka bila'natillah. Keluar wahai musuh Allah, aku melaknat kamu sebagaimana laknatnya Allah. Tak bagi jin dah, masuk je dalam tubuh badan, ganggu manusia, sakitkan manusia, dah dikira sebagai syaitan. Yang duduk dalam masjid, yang duduk dalam surau, beribadah dengan Allah, tak ganggu manusia, kita boleh gelarkan sebagai jin muslim yang baik, insya-Allah. Okey.
Jadi kita tengok asas kepada penyakit yang pernah saya sebutkan sebelum ini. Ya, penyakit kita berpunca kadang-kadang daripada kecederaan ataupun memang gangguan fizikal kita. Yang kedua adalah daripada masalah gangguan makhluk halus ini. Dan yang ketiga adalah sakit fizikal berserta gangguan makhluk halus. Ini yang disebut oleh Dr. Amaran Kasimin dalam Tanda Sihir dan Kekuatan Roh untuk mengatasinya, ya, daripada muka surat 85 hingga 91. Dr. Amaran Kasimin menyebutkan sakit yang kita hadapi ini kadang-kadang yang kedua adalah disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Pergi ke hospital dah tak jumpa dah penyakit ni. Doktor kata kamu ni sihat walafiat, tak ada sakit apa-apa, darah cantik, ya, kedudukan organ tak ada masalah. Jadi kita confuse, mana sakit kita ni. Tengok orang rumah kita ni kerap sakit kepala, pergi hospital cek bagi ubat, elok sekejap sakit balik, batuk tak kunjung sembuh. Kita dah kongsikan 5 penyakit asas yang biasa ada campur tangan gangguan. Demam, sakit kepala, batuk, sakit kulit, sakit dalam perut. 5 penyakit ini asas kepada penyakit-penyakit yang kena pada manusia, biasanya ada kaitan dengan gangguan. Bila dah lama kita sakit, tak jumpa juga jalan kesembuhan, cuba kaedah ruqyah syar'iyah. Biasanya jumpalah tu punca dia nanti, ya. Okay? Kita kadang-kadang kita nak tengok apa punca gangguan-gangguan jin ini. Kenapa dia nak sangat ganggu kita? Okay? Kita nak tengok ada tak fakta betul ke jin ini boleh mengganggu kita. Sebab ada sesetengah orang dia tak percaya. Dia kata mana mungkin, takkan. Ya, kalau sakit pergilah hospital. Pergi hospital. Mana boleh jumpa ustaz? Tak perlu jumpa ustaz, tak perlu. Sakit, orang yang berkelayakan adalah doktor, pakar perubatan, medical, sains. Ya, tapi jangan lupa ada fakta dalam Al-Quran dan hadis. Kadang-kadang sakit kita ini, masalah kita ini datang daripada syaitan. Dia ganggu kita, sakitkan kita, beri masalah kepada kita dengan asal tujuan yang pernah saya sebutkan kuliah yang lepas, untuk merosakkan keimanan kepada Allah. Itu matlamat hujung dia. Dia masuk dalam badan, sakitkan sikit, akhirnya dia nak ganggu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mula buat kita mempersoalkan takdir Allah. Bila nak sembuh ni, tak sembuh-sembuh pun. Aku dah lama sakit, tak keluar pun jin ni. Dah Quran habis dah khatam banyak kali, zikir banyak kali zikir, tak keluar-keluar jin ni. Mula mempertikaikan ibadah kepada Allah. Mula pertikai. Ada yang pertikaikan, tak kuat pun ayatul kursi, aku baca tak keluar-keluar pun. Baca kat pesakit tengah merau, orang tu dah menjerit-jerit, baca pada pesakit, steady pesakit tu, siap gelak-gelak lagi. Mana kekuatan ayatul kursi? Dia mempertikaikan ayat-ayat Quran. Tu matlamat utama dia. Nak sakitkan manusia ni, bagi kita perawat, kita tengok dia biasa. Sakit, okey. Tapi bila dah mula kacau, keimanan seseorang cukup berbahaya. Yang nak murtad jumpa dengan kita bukan seorang, bukan 2 orang. Dia kecewa dengan kehidupan, akhirnya nak isytihar keluar daripada Islam. Tu matlamat, akhirnya dia berjaya. Pisahkan suami isteri, bergaduh anak dengan mak ayah, lari pada rumah tangga jadi panas, duduk rumah tak selesa, bergaduh sana sini. Ada je tak kena antara adik-beradik. Tu matlamat dia. Sakit-sakit biasa, tapi ini utama dia, buat mereka bermusuhan, tuduh-menuduh akhirnya. Tu matlamat gangguan syaitan. Kita sakit insya-Allah boleh tahan. Bila bab ini kita stres, akhirnya kita jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana fakta-fakta yang boleh kita tengok bahawa gangguan jin ini memang betul-betul wujud dan boleh memberi masalah kepada kita. Kita tengok kajian daripada Universiti Malaya. Saya bawa buku kajiannya, ini buku tulisan daripada Profesor Dr. Khadir Ahmad daripada Universiti Malaya. Beliau buat kajian tentang taburan-taburan ayat-ayat Al-Quran tentang perkataan sihir. Berapa kali perkataan sihir yang beliau jumpa dalam Al-Quran? Sebanyak 49 kali. Itu fakta. Bila dalam Al-Quran menyebutkan sebanyak 49 kali perkataan sihir, maknanya
bukan perkara-perkara biasa. Dia perkara yang perlu kita pandang berat perkara ini. Sebab dia melibatkan akidah. Sihir ini melibatkan perkara akidah. Akhirnya bila kita lakukan perkara sihir, menjurus kepada perkara syirik kepada Allah. Sebab nak melakukan perkara sihir ini memerlukan bantuan syaitan. Puja syaitan, buat perkara-perkara yang khurafat, mandi dengan di tengah mandi safar tu contohnya, ada kaedah nak buang saka tu perlu mandi di air sungai dan sebagainya. Dalam kaedah perubatan Islam sebenarnya tak perlulah teruk sampai macam tu. Ada kaedah yang sampai perlu buka bumbung. Dah nazak lama sangat, tak pergi-pergi juga, katanya kena letak dekat tengah-tengah rumah, buka atap biar dia keluar daripada melalui atap. Tak ada sebenarnya. Tak perlu sebenarnya. Okey? Tu 49 kali dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang perkataan sihir. Bila sihir, dia wajib ada campur tangan jin. Wajib. Kalau tak, dia tak ada fungsi. Benda tu tak berfungsi dan tak boleh jadi tanpa ada campur tangan syaitan. Okay? Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, Nabi SAW diganggu jin ketika solat. Hadis riwayat Bukhari. Ini kisah menarik, kisah ni. Bila Nabi tengah solat, Nabi ada datang macam obor api mengganggu ketika solat. Nabi buat macam ni kat muka Nabi. Nabi buat macam ni, menghalang-halang. Okay, Nabi lepas tu Nabi cekik dia, buat gaya mencekik. Dan tu Nabi teringat kisah Nabi Sulaiman yang hanya boleh memerintah alam jin. Kalau tak Nabi cakap apa? Nabi nak tambat di tiang masjid supaya dimainkan oleh anak-anak dalam masjid tu. So Nabi teringat hanya Nabi Sulaiman yang boleh memerintahkan alam jin. Nabi lepaskan syaitan ini. So, jadi Nabi juga diganggu ketika solat. Nabi diganggu. Kalau kita, lagilah senang untuk diganggu ketika solat. Tu Nabi. Daripada hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Yang ketiga, syaitan mencuri harta zakat. Hadis riwayat Bukhari. Dia curi harta zakat ni pada bulan bila? Bulan Ramadan. Dia menyerupai seorang lelaki masuk ke dalam tempat pengumpulan harta zakat, ketika itu dijaga oleh Abu Hurairah. Dia berupa seorang lelaki, curi harta tu dan kena tangkap, dikata dia minta dilepaskan. Dia merayu dan akhirnya Abu Hurairah lepaskan untuk kali pertama, kali kedua. Dan kali ketiga Abu Hurairah tak nak lepaskan. Tapi diajarkan kepada Abu Hurairah satu ayat daripada ayat Quran, iaitu ayatul kursi. Dia ajar. Kau nampak syaitan boleh berupa seorang lelaki pada bulan Ramadan, ajar ayat Al-Quran. Dahsyat. Jangan ingat bulan Ramadan tak ada gangguan. Ada. Yang merasuk tu ramai. Tengah malam menjerit-jerit tu ramai. Masih ada jin dalam badan. Sebab tak mustahil dia berlaku. Kisah ini daripada hadis riwayat Bukhari. Itu yang dia ajar ayatul kursi kepada Abu Hurairah. Dibawa ke jumpa Nabi. Nabi mengesahkan bahawa itu adalah syaitan. Itu adalah syaitan. Dia adalah seorang pembohong, tapi apa yang dikatakan itu benar. Siapa yang beramal dengan ayatul kursi sebelum waktu tidur tidak akan diganggu sepanjang malam. Itu yang dijamin oleh Nabi SAW. Okey, tu yang fakta yang ketiga. Syaitan boleh menyerupai seseorang curi barang. Untuk menghilangkan barang ni mudah bagi dia. Mudah sangat. Kisah Ifrit nak hilangkan istana. Istana sekelip mata dia boleh hilangkan. Yang keempat, pemuda mati setelah membunuh seekor ular. Jemaah jin, hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Pemuda ini balik daripada perang Khandaq, balik perang, dia nak tengok isteri dia sebab dia baru kahwin. Dia minta kebenaran Nabi untuk balik ke rumah nak tengok isteri. Sampai rumah, isteri dia kat luar. Bila sampai kat luar, dia tanya isteri kenapa duduk luar. Dia kata ada seekor ular dalam rumah tu. Dia masuk dalam rumah, memang nampak seekor ular. Dia bunuh ular tersebut. Macam mana ular tu mati, pemuda ni pun mati. Akhirnya pemuda ni mati. Bila dia bawa kisah ini kepada Nabi, Nabi cakap, kamu tahu tak siapa yang kamu bunuh itu adalah sekumpulan jin. Dia membalas dendam tindakan yang dilakukan oleh pemuda ni tadi. Mati budak ni. Mati pemuda ni. Seorang sahabat Nabi turut pergi perang dalam perang Khandaq, akhirnya mati bukan di medan peperangan. Mati disebabkan
membunuh seekor ular daripada kalangan jin. Jadi daripada hadis riwayat Muslim ini memberitahu kita syaitan atau jin yang menyerupai ini boleh memberi kesan kepada kita sehingga menyebabkan kematian. Sihir boleh menyebabkan kematian. Busung contohnya, santau contohnya, dan banyak lagi lah ya perkara-perkara berkaitan sihir yang boleh menyebabkan kematian. Yang kelima, kerasukan dan keresapan jin di dalam tubuh manusia adalah satu perkara hakikat. Syekhul Islam Imam Ibn Taymiyah, ya, Imam Ibn Taymiyah menyebabkan ia adalah perkara hakikat. Memang boleh berlaku. Nabi juga disihir ya, oleh kafir Quraisy. Bila disihir oleh Labid bin Asam, dia ambil sikat dan rambut Nabi, dicampakkan ke dalam telaga, air telaga berubah menjadi warna merah. Turunnya malaikat merawat Nabi. Itu kisah Nabi disihir. Tak mustahil lah benda ini boleh berlaku ke atas kita. Dan Nabi ajar macam mana kaedah untuk mengatasinya. Sebab itu ia berlaku ke atas Nabi, untuk mengajar kita bila berlaku kepada kita, kita boleh atasinya ya, dengan tunjuk ajar daripada Nabi SAW. Jadi fakta banyak, daripada Al-Quran pun ada, daripada hadis pun ada. Jadi kita kena yakin bahawa apabila kita diuji oleh Allah dengan perkara mistik ini, perkara pelik ini, jangan takut, masih ada jalan penyelesaian. Cari perawat atau kita belajar sendiri, kita boleh rawat diri kita sendiri atau ahli keluarga kita. Okey, itu gangguan jin yang kita dah tahu memang wujud, berlaku pada zaman Nabi, disebut di dalam Al-Quran. Okey, apa tujuan jin ini diciptakan? Okey, apa tujuan dia? Dia seperti kita juga. Allah sebut dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadah kepadaku. Sama penciptaan manusia. Bila disebutkan dia untuk beribadah kepada Allah, jadi dia seperti manusia, dia mukallaf. Dia dipertanggungjawabkan dengan syurga dan neraka. Dia dipertanggungjawabkan dengan pahala dan dosa. Jika dia buat jahat, dia dapat dosa. Dia buat baik, dia dapat pahala. Dia boleh masuk syurga, dia boleh masuk dalam api neraka. Nanti orang tanya, dia kan daripada api. Jin itu ciptaan daripada api yang menyala-nyala. Api masuk dalam api neraka tak panas kot, tak sakit. Sakit tak agak-agak? Api dengan api? Sakit. Tak percaya, kulit dengan kulit pun boleh sakit. Kita lempang muka kita. Ni kan tapak tangan kita ni kulit. Kita lempang muka kita kuat-kuat, kita rasa pedih kat muka kita. Itu kulit dengan kulit. InsyaAllah bila api dengan api pun boleh menyebabkan kesakitan. Jadi itu tujuan asal jin diciptakan. Dia tak boleh nak ganggu manusia ni. Dia tak sepatutnya masuk dalam tubuh badan manusia. Ustaz Harundin banyak kali sebut, dalam penulisannya pun banyak. Dia kata apa? Apa segala jenis jin yang masuk dalam tubuh badan manusia, dia dikira zalim. Walaupun dia mengaku itu adalah wali Allah. Aku masuk ini, aku adalah wali Allah. Aku ini datang nak bantu dia. Dia dalam kesusahan. Dia dah banyak jumpa perawat, tapi aku datang nak bantu dia. Dia masuk dalam tubuh badan pesakit. Na'udzubillah. Dia berbohong. Dia akan berbohong. Ya? Kalau pesakit sebut macam tu, jangan percaya. Jangan percaya. Kadang-kadang boleh mengakibatkan pergaduhan. Baru-barunya berlaku di Masjid Asy-Syarif. Ada seorang, ya, dia call, dia beritahu, dia kata, ada ustaz ni kata, masa dalam rawatan tu, isteri dia kerasukan. Bila kerasukan, jin tu sebut apa? Aku ini adalah moyangnya. Aku nak minta maaf, dulu aku mengamalkan benda-benda tak elok. Aku memuja jin, memang aku ada khadam. Dia kata yang masuk dalam tubuh badan isteri dia ni, moyangnya. Jadi bergaduh adik-beradik, sebab dia rekod benda tu. Dia rekod dan disebarkan dalam grup family. Dah adik-beradik bergaduh. Dia kata ustaz yang buat rawatan ni syirik kepada Allah. Ya, dia berinteraksi dengan jin, bersahabat dengan jin. Dia kata macam tu. Dia kata, mana mungkin nenek moyang kita, dia kata, buat perkara-perkara tak elok. Tu dia marah. Bergaduh dah mula. Tu jadi jangan kita ambil apa yang keluar daripada mulut pesakit. Dia memang tujuan nak
merosakkan hubungan adik-beradik, rumah tangga, persaudaraan. Itu. Dia akan buat tuduhan. Mana boleh roh orang yang dah meninggal dunia balik ke dunia, masuk dalam tubuh badan balik? Tak boleh. Bila roh dah terpisah dengan jasad, dia ada satu halangan yang takkan boleh berlaku sama sekali. Takkan boleh roh itu balik. Yang masuk dalam tubuh badan bukan moyangnya, tetapi adalah jin. Jin. Mungkin yang pernah Ustaz Selamat sebutkan, jin saka mungkin. Untuk mengganggu, untuk mencari pengganti dia, untuk mencari pewaris dia. Tu. Mungkin itu yang berlaku. Bukannya roh orang yang dah meninggal dunia. Sebab dia kata yang masuk itu roh orang yang dah meninggal dunia. Na'udzubillah. Jadi pergaduhan. Bergaduh adik-beradik. Tuduh-menuduh akhirnya. Kau pandai-pandai cakap nenek moyang kita ni bela saka. Bergaduh akhirnya. Okay? Hati-hati dengan kerasukan yang berlaku. Kita dah tahu cipta dia untuk jadi ibadah kepada Allah. Dia kena beribadah kepada Allah. Kalau dia buat jahat dengan kita, dia dapat dosa. Dia melakukan kesalahan dan boleh dimasukkan ke dalam api neraka. Itu jin. Sama dengan manusia. Pembahagian jin. Jin ini ada dua. Yang pertama, dia beriman kepada Allah. Yang kedua, dia tidak beriman kepada Allah. Daripada surah Jin ayat 14 dan ayat yang ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna minal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Dan sesungguhnya di antara kami ada golongan yang taat dan ada pula golongan yang menyimpang dari kebenaran. Barang siapa yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus. Adapun golongan yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api neraka jahanam. Allah sebutkan dengan jelas dalam surah Al-Jin ayat yang ke-14, ayat yang ke-15 ini dengan terang bahawa jin ini ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Yang mengganggu kita inilah yang tidak beriman kepada Allah. Walaupun dia kata dia jin Islam, dia masuk, dia kata aku ini wali Allah, aku nak didik dia supaya dia dekat dengan Allah, aku nak bangunkan dia ketika subuh. Dia dulu tak bangun subuh, tapi bila aku dah masukkan dalam badan dia, aku kejutkan dia bangun subuh, boleh bangun untuk tahajud, nampak macam baik. Itu semua talbis iblis, belitan iblis. Ya, jangan terpedaya. Datang dalam mimpi macam wali Allah, pakai jubah putih, janggut panjang, serban cantik, bersih, ajar beberapa amalan. Hati-hati. Takut ini permainan daripada syaitan. Dia boleh ajar dalam keadaan sedar, lagi dalam mimpi 10 kali dia boleh ajar. Ya, Al-Quran dia boleh ajar. Yang tak beriman ini, dia bila masuk je tubuh badan manusia, dia melakukan kezaliman. Dia tak ada hak untuk masuk dalam tubuh badan manusia. Apa cara sekalipun, apa alasan sekalipun, dia tak ada hak. Dia marah kita ke, dia tempat dia ke, dia kata contoh kita buat rumah, tanah tu kata perkampungan dia. Ini perkampungan aku ni. Kau dah buat rumah tempat aku dah tak ada tempat. Satu dikacau satu keluarga yang duduk kat rumah tu. Bunyi bising dekat atas bumbung, bunyi cakar kat dinding. Ya, ada masalah penyakit, seorang demi seorang sakit. Dia marah, itu tempat aku. Tak sepatutnya dia buat macam tu. Jin ini bila tahu tempat itu jadi perkampungan manusia, dia wajib beredar. Dia kena pergi, apa cara sekalipun. Kalau dia tak nak pergi, dia degil. Dia saja cari masalah dengan manusia. Tu kena yakinlah. Ada pesakit, kadang perawat ni satu masalah dia, dia suruh pindah. Ini tempat dia, kita yang kena pindah, bukan dia kena pindah. Pesakit kena pindah. Tengah malam pula tu cari hotel. La ilaha illallah. 2 pagi pergi cari hotel supaya tenang. Kat rumah tu dah huru hara dah. Para doktor kata tak ada cara jalan lain, kita kena keluar. Kita kalah dengan gangguan. Kita kalah dengan permainan syaitan. Sepatutnya tak perlu keluar. Kita bantu dengan bacaan ayat Quran, ya, biiznillah biasanya dia akan tenang, ya. Tu kena hati-hati. Bila ada perawat menggunakan kaedah yang pelik-pelik, hati-hati. Dia tidak akan menyelesaikan masalah. Okey, kita dah kenal lah. Okey, jin ini ada yang jahat, ada yang baik.
Ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Hari ini kita masuk perkara yang pertama, mengapa jin ini mengganggu manusia? Yang pertama, sebab lemah semangat atau rohnya kita. Dia tahu, ya, perjanjian awal dia turun ke muka bumi Allah. Kita dah jelaskan kuliah sebelum ini untuk menyesatkan manusia daripada depan, daripada belakang, daripada kanan, daripada kiri, daripada setiap sudut untuk menyesatkan manusia. Jadi dia akan cari mana-mana orang yang lemah semangatnya, lemah rohnya. Apa yang dimaksudkan dengan lemah semangat atau roh ini? Ya, hidup penuh dengan kemaksiatan. Ini yang disebut oleh Dr. Amran Kasimin atas kajiannya. Ya, kita tengok dia kaji, kenapalah mudah sangat orang ni kena. Berulang-ulang kena tak selesai-selesai. Cuba cek roh ataupun semangat dia ni. Kan, lemah semangat, ya, kadang-kadang hidupnya penuh dengan kemaksiatan. Penuh dengan kemaksiatan, tak nak tinggalkan maksiat yang pernah dilakukan. Makin buat dan makin buat. Kita cuba sedaya upaya, iaitu itu tugas perawat untuk menyampaikan dakwah, sampaikan kepada pesakit. Ya, kita kena orang ni mungkin dulu tak solat, kita ajak dia solat. Mungkin dulu kurang zikir, kita ajar dia dengan zikir-zikir yang mudah. Tu kita minta dia dekatkan diri dengan Allah. Ya, contoh amalan makan riba, judi, zina, dadah dan selainnya. Ya, bagi anak-anak makan perkara yang haram. Kita tengok ada pesakit kita ni, kadang-kadang bila datang dia punya rasukan tu sangat teruk. Baru baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, terus menjerit, mengamuk habis, tak sempat nak baca ayat lain, dah mengamuk teruk. Percayalah, orang yang mengamuk teruk pada awal bacaan ruqyah ini, cuba cek hati dia, mesti dia ada tekanan perasaan. Dia tengah ada stres ataupun dia ada banyak bebanan dalam kepala dia, dalam fikiran dia, terlalu banyak perkara yang difikirkan. Dalam keadaan terlalu sedih, dalam keadaan depression, kalau kita rawat ketika itu, dia mudah kerasukan yang agak teruk. Dia akan menjerit-jerit sangat kuat. Dia akan mengamuk dengan sangat kuat. Jadi perkara awal kita perlu adakan adalah tenangkan pesakit. Bagi dia, luahkan perasaan dia dulu. Apa masalah? Wah, kat rumah saya, ya Allah, isteri saya ustaz, tak tahu nak cakap, hari-hari maki saya, tak nak dengar cakap, buat itu, buat saya stres, pening kepala. Itu sebab dia mengamuk. Ada pesakit perempuan, dia macam betul-betul kerasukan. Dia mengamuk, rupanya dia stres, suami dia poligami. Dah 5 tahun baru tahu. 5 tahun tempoh merahsiakan tu, berjaya suami dia merahsiakan tempoh 5 tahun. Akhirnya kantoi, dapat tahu dia isteri pertama. Aduh kantoi, mengamuk isteri macam kena kerasukan jin. Jin pun takut nak masuk dengan dia. Oh takut, orang ni tak boleh masuk dah ni. Betul, dia punya mengamuk lah. Kita tertanya, apa masalah akak ni? Entah ada kaitan dengan suami kot. Dia ambil tisu sebelah tu, dia baling kat suami dia. Nah, ustaz tanya dia. Kantoi. Baru dia cerita, rupanya dah 5 tahun suami dia poligami, isteri dia stres. Itu bukan jin lagi tu. Jin pun tak berani dah dekat dengan dia. Kena silap-silap jin tu kena tampar dengan dia. Tu, kena hati-hati. Kita cerita, okey tenang akak, ya ini bukan masalah jin. Jin pun dekat akak ni, akak takut ni. So jadi kita tenangkan dia. Lepas tu dah tak ada dah kerasukan berlaku. Tak ada dah kerasukan. Rupanya dia simpan marah dia tu, tak tahu nak cakap dengan siapa. Tu yang berlaku. Dia minta dia redha, suaminya kena adil, pandailah ambil hati isteri, kan. Bila dia luar, insya-Allah dia akan tenang. Hidup dengan penuh kemaksiatan, minta hentikan. Jika dia pernah berjudi atau ambil riba, minta hentikan serta merta, ya. Sebab Allah pernah berfirman dalam Al-Quran, orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan kerana gila. Tu Allah sebut dalam Quran. Orang yang makan riba ini pada satu hari nanti dia tak boleh berdiri dengan betul seperti kerasukan syaitan. Disebut kerasukan. Memang boleh berlaku kerasukan berdasarkan dalil daripada surah Al-Baqarah. Kadang orang tak percaya bab merasuk ni. Tapi bila Allah sebut dalam Quran, kerasukan itu boleh berlaku, kita kena beriman. Ya, kena beriman. Memang boleh berlaku. Seterusnya,
tidak meninggalkan 10 sifat mazmumah. Adanya sifat-sifat mazmumah, ya, pintu-pintu syaitan dalam Mukhtalas fi Tazkiyah al-Anfus Said Al-Hawa yang menyebutkan antara pintu syaitan, ya, yang boleh dimasuki ke dalam tubuh badan kita ini adalah sifat-sifat mazmumah, ya. Pintu-pintu syaitan, kitab pintu-pintu syaitan dikarang oleh bekas mufti Negeri Sembilan. Alhamdulillah, bekas mufti Negeri Sembilan ada meninggalkan kitab tentang pintu-pintu syaitan. Menarik kitab tu, kita baca, oh banyaknya pintu dia boleh masuk. Antaranya 10 sifat mazmumah yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali ada tulis 10 sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni sifat tercela yang ada pada kita, kadang-kadang kita tak sedar. Dia banyaklah sifat tercela, tapi Imam Al-Ghazali dah tulis 10 yang paling baik, yang paling teruk, dia kata. Ya, 10 sifat tercela yang paling teruk. Antaranya syarut ta'am, ya, banyak makan dan menyebabkan naiknya syahwat akan membuka pintu syaitan. Ya, kalau tengok sifat mazmumah yang pertama yang ditulis oleh Al-Ghazali adalah syarut ta'am. Dia kedua syarul kalam, banyak cakap, membebel-bebel. Banyak cakap pun masalah juga. Yang pertama syarul ta'am, banyak makan. Bila banyak makan ni akan menyebabkan syahwat akan naik. Bila syahwat naik, syaitan mudah masuk. Okey, tinggalkan, kita cuba perbaiki diri kita daripada sifat-sifat mazmumah ini, ya. Seterusnya hasad, dengki, hubut jah dan sebagainya, ya, kasihkan kemegahan. Bila kita nakkan kemegahan, buat sesuatu sebab nak nama, bukan sebab nak tolong sangat pun, tapi sebabkan nak nama, akhirnya hati kita tidak ikhlas. Bila tidak ikhlas, itulah jalan dia boleh masuk. Akan menyebabkan rasuah, akan menyebabkan salah guna kuasa. Kadang-kadang kerasukan syaitan ni bukan menjerit aja, dia buat tindakan macam orang gila. Ya, macam orang gila, sanggup ambil rasuah, sanggup buat sesuatu di luar fikiran kita. Tu kenapa dia boleh jadi? Dia dah dapat satu amanah daripada kita, tapi dia tak jalankan amanah dengan baik. Sebab mungkin ada sifat hubujah yang membuka ruang ke dalam badan dia untuk dimasuki oleh syaitan. Kita dah rawat orang yang penagih dadah, orang yang nak tukar jantina, orang yang suka berjudi. Bila rawat biasanya sangkut dengan gangguan. Tak percaya, cuba yang ketagih rokok tak boleh nak berhenti. Saya dah cuba nak berhenti tapi tak boleh. Niat tu ada, ikhtiar tu dah cuba, pergi klinik, jangan cakaplah pergi hospital ada klinik berhenti rokok. Ya, dapat cawan dah bergelas-gelas dah. Hadiah siapa yang pergi klinik berhenti rokok, dia dapat cawan, dia dapat tuala, dia akan dapatlah hadiah daripada klinik berhenti berokok, tapi tak boleh berhenti. Kenapa tak boleh berhenti? Cuba ruqyah, tengok. Biasanya sangkut. Ada benda yang membisikkan dalam hati dia supaya teruskan merokok. Terus dan terus dan terus dan terus. Biiznillah, bila diruqyah boleh berhenti dengan izin Allah. Ada pesakit, kaedah yang kita gunakan, kita ruqyah pada apa? Pada batang rokok tu. Kita bacakan sesuatu ayat Quran pada batang rokok tu, itulah rokok terakhir dia akan isap. Bila dia isap rokok tu, dia rasa busuknya, rasa tak boleh nak isap, boleh muntah. Bila dia dah muntah, dia dah tak mampu lagi bau asap rokok. Maksimum lah tu, bila dia muntah. Bau asap rokok pun dia pening, terbaik. InsyaAllah dia boleh berhenti. Setakat yang saya jumpa lah, biasanya sangkut. Dia akan ada, oh patutlah dia tak boleh nak berhenti. Benda yang ada dalam badan. Benda ada dalam badan. Minta benda tu keluar, jangan ganggu orang, jangan bisikkan lagi kejahatan, minta orang tu banyakkan zikir. Lama-lama tinggallah rokok tersebut. Okey? Tu. Yang ketiga, didikan yang salah sejak daripada kecil. Ditakutkan dengan kisah-kisah hantu dan seram. Daripada budak-budak ni, ceritakan hantu ni. Jangan pergi situ, gelap tu, ada hantu. Tu tengah hari tinggi tu, hantu kopek dia tunggu. Kau kena sorok dengan hantu kopek, dia takutkan. Dia takut-takutkan sejak daripada kecil. Hati-hati. Jangan kita didik anak-anak kita dengan menakut-nakutkan dengan hantu ni. Pergi tempat gelap, pergi kubur, kat kubur tu ada pocong.
Ya, pergi. Ditakut-takutkan. Berlaku di sekolah, rendah agama, batu empat jalan ke kapar, batu empat jalan kapar. Apa berlaku kepada budak ni? Umur dalam 9 tahun, darjah 3. Jadi kerasukan seperti harimau. Jadi harimau. Jarang-jarang kes budak kecil macam ni berlaku kerasukan. Jadi harimau jarang sangat, tapi dia berlaku dekat sekolah agama. Apa yang berlaku bila kita tanya balik, rupanya setiap hari ayah dia suka pasangkan cerita hantu. Pasangkan budak-budak ni supaya tidur. Nak tidur, sebelum tidur dia ceritakan kisah-kisah hantu dan seram. Jadi anak ini dia masuk dalam kepala, dia boleh membayangkan apa yang diceritakan oleh ayahnya. Dia terbawa-bawa. Pergi sekolah nampak ada harimau dekat bawah pokok. 3 ekor harimau dia kata dia nampak. Tu, ditakut-takutkan sejak daripada kecil. Ya. Kes seterusnya ditanamkan dengan kepercayaan khurafat seperti mandi safar, pemakaian tangkal, percaya kepada bintang horoskop, zodiak dan sebagainya. Ya. Ditanamkan dengan kepercayaan khurafat. Bagi tangkal, ya, pakai cincin-cincin ni, kau pakai ni, nanti kat sekolah nanti tak kena dah. Ya, orang nak bully ke apa tak boleh. Dia bagi, ada budak-budak nak periksa, kita dah jumpa kat dalam pen dia tu ada tangkal. Kita buka, ya, sarung pen tu rupanya ada wafak. Katanya supaya dia boleh belajar jadi orang pandai. Allahu Akbar. Tahap itu pun boleh berlaku. Kita buka dalam pen tu ada wafak yang ditulis. Ini untuk anak dia boleh belajar dengan baik. Na'udzubillah. Ini, ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa bila cakap, ya Allah, tepuk dahi rasanya. Kenapalah mak ayah buat macam ni? Kan? Na'udzubillah. Ada benda ini berlaku sejak daripada kecil. Ya. Seterusnya kadang-kadang apa masalah lagi? Budak-budak sekarang jadi lemah, mudah kena kerasukan, tak macam orang kita dulu. Nak kata orang-orang dulu nak kena kerasukan sangat susah lah. Ya, kental jiwanya. Sekarang sangat mudah. Yang nak bunuh diri, yang kelar tangan, yang dengar bisikan, terjun bangunan. Banyak. Kita dengar kat sekolah muda histeria, sekolah ni histeria, sekolah ni histeria, sekolah tu histeria. Banyak kes histeria. Kita kaji punca-punca dia. Antara punca dia sekarang ni masalah dia adalah handphone. Handphone ni kadang-kadang budak main sampai tengah malam. Bila sampai tengah malam, dia tak tidur, kurang waktu tidurnya, 2 jam dia tidur, besok dah kena pergi sekolah. Dia jadi lemah badan dia. Lemah badan dia, lemah hati dia, lemah fikiran dia, syaitan masuk. Bila syaitan masuk, dia mula mengganggu. Jadi stres, depression, akhirnya dengar bisikan, terjun bangunan. Orang Meru je setakat ni yang dah datang pusat rawatan, yang nak bunuh diri dah 3 orang dah. Kelar tangan. Budak umur 14 tahun, 15 tahun. Ustaz, anak saya dah kelar tangan. Kenapa ni? Dengar bisikan. Kaji-kaji tengah malam main TikTok. Malam-malam main game, ML, Mobile Legend dan sebagainya. Tak tidur, stres. Badan jadi penat, mengantuk, nak pergi sekolah lagi, nak belajar lagi, akhirnya tekanan, bunuh diri. Nak bunuh diri. Ya, hati-hati. Itu sebab mudah dia, rohnya tak kuat, lemah semangat dan sebagainya. Seterusnya yang keempat, yang terakhir adalah masalah berkaitan dengan mental atau psikotris. Stres, tekanan perasaan, depression, kemurungan. Dia ada masalah stres. Itu yang asal. Kita dah penat, dah fikir macam-macam kehidupan kita dengan masalah ekonomi, dengan masalah rumah tangga, ya, nak cari pendapatan lebih dan sebagainya. Kita jadi tekanan. Syaitan akan tunggu peluang ini. Kadang-kadang bukan mudah dia nak masuk, syaitan ni bukan perkara yang mudah. Kita belajar dengan guru-guru kita, ya, syaitan nak masuk dalam tubuh badan manusia ni, ditunggu peluang je. Ditunggu bukannya boleh masuk sesuka hati. Tak, bukan semudah yang disangka. Bukan semudah yang disangka. Tapi bila dia dapat masuk, nak keluar bukan senang. Dia dapat je masuk, bukan semudah ABC keluar. Tak. Rawatan kadang makan masa. Zikirnya banyak, amalannya kena tambah, baru dia nak keluar. Ustaz, Dr. Amran Kasimin sebut dalam kuliah, dia kata apa? Kalau jin ini dah masuk dalam badan, seperti seletip yang letak kat tangan kita. Seletip yang paling kuat, cari kata tip yang paling kuat, letak kat tangan, cabut tip tersebut. Dan akan tinggalkan gam, baru boleh cabut habis. Gam-gam inilah yang memberi kesan kepada tubuh badan kita. Bila dah keluar, dia still ada kesan dalam tubuh badan. Lobang sudah ada, nak masuk benda lain mudah. So kena, bila yang ada yang pernah
melalui sejarah gangguan, kena teruskan. Ya, amalan kena jaga, terapi kena buat. Ya, bila rasa tak selesa, kena buat servis balik, jumpa perawat, buat rawatan. InsyaAllah lama-lama boleh sihat 100%. Okey. Okay, mungkin sekadar itu ya, perkara yang pertama, mengapa kita mudah diganggu oleh jin, tak kiralah apa jin pun, saka ke, sihir ke, asyik ke, adalah disebabkan lemahnya roh kita. Perbaiki roh kita dengan amalan-amalan yang sahih daripada Nabi, perbanyakkan solat jemaah, pergi dengan kuliah-kuliah. Ini antara kaedah merawat jiwa kita. Kalau kita rasa dah mula tekanan, cari cara untuk meriliskan tekanan dengan perkara yang baik. Ada orang lepaskan tekanan tempat yang tak baik, pergi clubbing lah, langgan perempuan lah, macam-macam, minum arak dan sebagainya. Konon-konon nak riliskan tekanan. Itu bukan riliskan tekanan, tapi tambah tekanan. Okey? Ada soalan? Saya buka kepada soalan untuk perkara yang pertama. Alhamdulillah tak ada soalan. Suka saya, alhamdulillah. Kita takut bila ada soalan, kan, takut-takut tersalah jawab. Okey? Alhamdulillah, kita ada lagi 9 sebab kenapa jin ini masuk dalam tubuh badan. Okey? Alhamdulillah. Tak ada soalan ya? Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik ya arhamar rahimin. Allahumma inna nahnu abiduka ya Allah wa bana'u abidika ya Rahman. Nawasina fi yadik madin fina hukmuk adalun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi ilmi ghaibi indak an tarzuqana sihhata wassalama an tarzuqana sihhata wassalama an tarzuqana sihhata wassalama wal afiyah wal mu'afatat daimah fid dini wad dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzil alaina dawa'a min dawaika wa shifaa'a min shifaika wa barakatan min barakatika wa rahmatan min rahmatika ala hazihil awja' wal amrad wal asqam fatabra bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al mashfi mardana wa sahi ajsadana wa shattit shamla a'daina wa shattit shamla a'daina wasyattid syamla a'daina wansurna ala man adana birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.